Assalamualaikum. Okey, so hari ini kami grup 6 akan membentangkan tentang nikah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Suraya. Jadi hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membahaskan tentang topik nikah dengan lebih lanjut. So, let's go! Kita mulakan dengan definisi nikah. Definisi nikah dari segi bahasa bermaksud berkumpul dan bercampur. Dari istilah syarak pula bermaksud ijab dan kabul, iaitu akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Jadi, apa pula hukum-hukum nikah? Hukum nikah terbahagi kepada 5. Yang pertama, wajib, iaitu apabila seseorang itu mampu untuk berkahwin dan yakin tidak dapat menahan dirinya daripada melakukan perbuatan zina, malah dengan cara berpuasa pun dia tak dapat menahan diri daripada melakukan zina, maka hukumnya adalah wajib. Yang kedua adalah sunat, iaitu apabila seseorang itu mempunyai keinginan untuk berkahwin tetapi masih lagi dapat mengawal dirinya daripada melakukan perbuatan zina. Yang ketiga adalah haram, iaitu apabila seseorang itu yakin tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang pasangan, malah akan menzalimi dan memudaratkan pasangan. Sebagai contoh, penderaan domestik paling common dalam masyarakat kita. Yang keempat, hukum menikah adalah makruh, iaitu apabila seseorang itu bimbang, tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dan juga tidak berkeinginan pun untuk berkahwin. Mungkin dia tidak berkeinginan dan tidak mampu disebabkan penyakit lemah syahwat ataupun penyakit tua. Dan yang terakhir, hukum bernikah adalah harus jika seseorang itu seimbang perasaannya. Kalau dia tak kahwin, dia tak akan melakukan zina. Tapi kalau dia kahwin, dia tidak akan memudaratkan pasangannya. Rukun nikah terdiri daripada 5 perkara. Rukun nikah yang pertama, mestilah ada bakal suami. Bakal suami tersebut mestilah seorang Islam, seorang lelaki, tidak beristeri 4 pada satu masa, bukan dalam ihram haji atau umrah, serta bukan mahram kepada bakal isteri. Rukun nikah yang kedua, mestilah ada bakal isteri. Bakal isteri tersebut mestilah seorang Islam atau ahli kitab, merupakan seorang perempuan, bukan isteri kepada orang lain, tidak berada dalam iddah rajai, tidak berada dalam ihram haji atau umrah, serta bukan mahram kepada bakal suami. Rukun nikah yang ketiga, mestilah ada wali. Wali pula ada 2 jenis. Yang pertama, wali dari segi nasab keturunan. Yang kedua, wali hakim. Wali dari segi nasab keturunan pula terdiri daripada 2 bahagian, sama ada wali mujabir ataupun wali bukan mujabir. Syarat wali nikah, yang pertama, mestilah Islam. Kedua, lelaki, baligh, berakal, tidak dipaksa, tidak ditegah menggunakan hartanya sendiri, seorang yang adil, tidak cacat fikiran kerana tua, tidak berada dalam ihram haji atau umrah, serta merupakan seorang yang merdeka. Syarat yang keempat, mestilah disaksikan oleh 2 orang lelaki pernikahan tersebut. 2 orang lelaki tersebut mestilah orang Islam, baligh, adil. Ada yang dimaksudkan di sini ialah tidak melakukan dosa besar. 2 orang lelaki tersebut mestilah memahami lafaz ijab dan qabul serta sihat panca indera. Rukun nikah yang kelima, mestilah ada lafaz ijab dan qabul. Lafaz ijab bermaksud lafaz nikah yang diucapkan oleh wali untuk menikahkan pengantin lelaki kepada pengantin perempuan. Lafaz qabul pula bermaksud jawapan penerimaan yang dilafazkan oleh bakal suami. Saya Ila Badrisha. Saya nak cakap pasal syarat-syarat sah nikah. Syarat-syarat sah nikah ada 3. Yang pertama, syarat-syarat bakal suami. Suami mestilah Islam, bukan mahram dengan bakal isteri, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan sendiri, tidak sah jika dipaksa, mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut, mengetahui bahawa perempuan itu boleh dan sah dimiliki, tidak mempunyai 4 orang isteri yang sah dalam suatu masa. Bagi syarat bakal isteri, isteri mestilah Islam, bukan seorang khunsa, tidak dalam keadaan iddah, bukan dalam ihram haji atau umrah, dengan kerelaan hati, bukan dipaksa kecuali anak gadis, bukan perempuan mahram dengan bakal suami, bukan isteri orang atau masih ada suami. Yang ketiga, syarat wali. Wali mestilah adil, Islam, baligh, lelaki, merdeka, tidak fasik, kafir atau murtad, bukan dalam ihram haji atau umrah, waras, tidak cacat akal fikiran atau gila, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak muflis atau ditahan kuasa atas hartanya. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidin Fahim. Sekarang saya akan membentangkan tentang apa maksud pertunangan. Pertunangan
pertunangan ni terjadi apabila satu pihak, katakanlah pihak lelaki, meminang perempuan yang hendak dia nikahkan. Dengan menyatakan keinginan kepada pihak yang lain ini dah dipanggil perbuatan meminang. Perbuatan meminang ni masih belum bertunang. Sampailah perempuan itu terima, maka mereka officially bertunang. Baiklah, so peminangan ini ada dua jenis lafaz. Lafaz pertama, soreh. Soreh ni dia berterus terang bagi tahu yang dia cintakan kepada perempuan ni. Contohlah, Saya ada keinginan untuk berkahwin dengan awak. Sudahkah awak terima cinta ini? so lafaz yang kedua pula dipanggil kinayah. Kinayah maknanya secara kiasan ataupun sindiran. Lafaz kinayah ini caranya menggunakan third party ataupun orang ketiga. Orang ketiga contohnya ayah kepada orang yang kita nak bertunang tu. Katakanlah pihak lelaki itu bagi tahu kepada ayahnya, Anak encik ni cantik. Saya dah lama dah minat dengan anak encik ni. Rugi kalau tak ada orang suka dia ni. tapi ada pula jenis pinangan yang dibolehkan dan diharamkan. Antara jenis yang halal untuk meminang adalah anak dara yang bukan mahram dan bukannya dalam keadaan iddah. Manakala yang haram pula adalah yang di sebaliknya. Ada satu situasi ni, okey sekarang ni kita katakan boboy diminat ke gegel. Dia nak meminang gegel. Tapi gegel ni sudah bertunang. Dia bertunang dengan bobong. So bila gegel ni dah bertunang, dia automatically haram dipinang sebab dia dah bertunang dengan orang lain. Okey, so sekarang ni boboy dah jumpa orang lain, nama dia gegel 2.0. Binti. Abdul Muttalib something. Tapi sebelum bertunang, dia boleh pergi tengok pandangan orang lain. Pandangan orang lain ni pandangan orang yang rapat dan kenal si gegel 2.0 ni. Orang yang paling layak memberi pandangan adalah keluarga tu sendiri, rakan terdekat dan rakan sekerja si gegel 2.0 tu sendiri. Yang dijawabnya wajiblah jawab dengan jujur. Apa-apalah, baik ke buruk, bukan nak buka aib dia, tapi kita nak menjamin masa depan boboy dan gegel 2.0 ni. Saya Nur Iman Nublan binti Zulkarnain dan saya akan menerangkan beberapa hikmah-hikmah daripada pernikahan. Sebenarnya banyak sangat hikmah-hikmah yang kita boleh dapat daripada pernikahan. Tapi yang paling jelas sekali ialah kita dapat memelihara diri kita daripada terjerumus ke arah zina. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mampu untuk bernikah, hendaklah mereka berbuat demikian. Kerana dengan pernikahan mereka dapat menundukkan penglihatan mereka dan menjaga kehormatannya. Yang kedua, pernikahan ni sebenarnya adalah sunnah para Nabi dan Rasul. Jadi kalau kita sebagai umat Islam melakukan sunnah para Nabi dan Rasul, kita akan mendapat ganjaran pahala. Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam ayat Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-38 yang bermaksud, demi sesungguhnya kami telah mengutuskan para rasul sebelum kamu dan kami jadikan mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan yang terakhir, melalui pernikahan kita dapat melahirkan zuriat umat Islam yang beriman, bertakwa dan akan memakmurkan bumi ini. Sebab pernikahan ini adalah salah satu cara untuk menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan. Jadi seluruh keturunan itu akan menjadi halal. Kita dapat mengembangkan lagi populasi umat Islam di bumi ini. Itulah sedikit perkongsian tentang hikmah-hikmah daripada pernikahan. Tapi sebenarnya ada banyak lagi hikmah-hikmah pernikahan terhadap diri, masyarakat dan juga agama. Nama saya Amira Aira dan saya akan membincangkan isu semasa yang berlaku akibat perkahwinan pada zaman sekarang. Perkahwinan merupakan sesuatu yang sepatutnya membawa kegembiraan, keberkatan dan kerahmatan ke dalam sesebuah keluarga. Walau bagaimanapun, terdapat banyak kes keganasan rumah tangga yang dapat kita lihat pada zaman sekarang. Biasanya, kes yang dapat kita lihat pada televisyen maupun pada akhbar adalah kes suami memukul isterinya tanpa mengambil kira bahawa isteri merupakan insan lemah yang seharusnya dilindungi dan dijaga dengan baik. Berdasarkan laporan Sinar Harian, terdapat 1929 kes keganasan rumah tangga dilaporkan semenjak PKP bermula. Kes tertinggi dicatat pada negeri Selangor dan negeri Johor. Walau bagaimanapun, saya tidak setuju bahawa keganasan rumah tangga berlaku akibat asal-usul seseorang itu. Saya berpendapat bahawa keganasan rumah tangga berlaku disebabkan
faktor dalaman atau faktor luaran individu tersebut. Keganasan rumah tangga boleh terjadi akibat faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor luaran boleh terjadi akibat pengambilan dadah ataupun pengambilan alkohol yang menyebabkan emosi mereka tidak stabil. Mereka cenderung untuk berkelakuan ganas. Faktor dalaman pula boleh terjadi akibat stres dan juga pengawalan emosi yang tidak baik. Mereka cenderung untuk melepaskan stres yang dialami pada insan-insan tidak bersalah seperti ahli keluarga mereka. Dalam setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Di sini saya ingin menyatakan salah satu cara yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin akan timbul selepas pernikahan. Keputusan untuk bernikah ini pasti sudah difikirkan dengan matang sebelum bernikah. Begitu juga dengan pasangan yang dipilih. Maka jika wujudnya konflik yang besar selepas pernikahan, ia pasti dapat dihindari jika wujudnya kesepakatan antara kedua-dua pasangan. Hal ini kerana dengan wujudnya persefahaman antara kedua-dua pasangan, pasti akan terjalin sebuah ikatan yang manis dan erat antara mereka berdua dan tidak akan timbulnya pergaduhan yang besar kerana masing-masing sudah faham perangai masing-masing. Misalnya, sebelum bernikah, mereka membuat perjanjian bersama untuk tetap menjaga hubungan dengan mengedepankan sikap penuh cinta dan kasih sayang. Jadi ketika menghadapi masalah, kedua-dua pasangan boleh merujuk kepada komitmen ini, boleh discuss dan kompromi untuk mencari jalan penyelesaian. Bentuk kesepakatan yang lebih detail boleh diwujudkan bersama pasangan. Pemilihan calon suami dan isteri dalam Islam. Islam telah meletakkan garis-garis panduan dan menggalakkan ciri-ciri dalam memilih bakal isteri dan bakal suami. Hadis dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu katanya, sabda Rasulullah SAW, perempuan itu dikahwini kerana 4 perkara, iaitu kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan juga kerana agama. Maka kawinilah perempuan kerana agamanya, bahagialah engkau. Maka jelaslah bahawa Islam menggalakkan memilih wanita yang salihah agar dapat memilih rumah tangga yang bahagia. Syarat-syarat dalam memilih calon suami dan isteri dalam Islam. Syarat-syarat dalam memilih calon suami ada 5. Yang pertama, mestilah lelaki. Yang kedua, mestilah Islam. Yang ketiga, tidak beristeri 4 orang dalam satu masa. Yang keempat, bukan dalam ihram haji atau umrah. Yang kelima, bukan mahram kepada isteri seperti mahram nasab, penyusuan atau persemandaan. Seterusnya, syarat-syarat dalam memilih calon isteri dalam Islam ada 6. Yang pertama, mestilah Islam atau ahli kitab. Yang kedua, mestilah perempuan. Yang ketiga, bukan isteri orang. Yang keempat, bukan dalam iddah talak raj'i. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umrah. Yang keenam, bukan nasab kepada suami seperti mahram nasab, penyusuan atau persemandaan. Dalam Islam, terdapat beberapa tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh si suami dan juga si isteri. Yang pertama, si suami haruslah memberikan nafkah zahir dan batin kepada isterinya. Yang kedua, si suami haruslah mendidik isterinya untuk menjadi seorang wanita yang musolehah. Yang ketiga, si suami haruslah memberi layanan yang baik terhadap isterinya. Hal ini dapat diperlihatkan di mana Rasulullah SAW amat mengangkat darjat seorang wanita. Seterusnya, tanggungjawab isteri terhadap suaminya. Yang pertama, si isteri haruslah taat kepada suaminya. Si isteri perlu mendengar segala arahan yang diberikan oleh suaminya selagi mana tidak melanggari syarak. Seterusnya, si isteri haruslah memelihara kehormatan dirinya sendiri. Hal ini kerana zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah. Jika si isteri tidak memelihara kehormatan dirinya, dia akan terdedah dengan fitnah akhir zaman. Dan yang terakhir sekali, si isteri haruslah memelihara harta si suami. Memelihara harta di sini bukanlah bermakna si isteri memegang kad bank si suami. Tetapi, si isteri haruslah tidak boros dalam berbelanja. Si isteri juga haruslah meminta keizinan suaminya jika ingin berbelanja. Jadi, kesimpulan yang dapat kami lakukan untuk bab pernikahan ini ialah pernikahan ini bukanlah sesuatu perkara yang boleh dimainkan. Ini sesuatu perkara yang amat serius untuk kedua-dua belah pihak, untuk lelaki dan juga perempuan. Hal ini adalah kerana selepas pernikahan, tanggungjawab mereka sangatlah berat dan perlu diambil serius kerana ini akan menyebabkan masalah rumah tangga di Malaysia terbabit. Jadi, perkara ini haruslah difikir masak dahulu untuk kedua-dua belah pihak sebelum melakukan pernikahan.
Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 6 dengan bab nikah. Terima kasih. Take care. Dan stay Stay safe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.